A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengizinkan kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama-sama dalam sesi kita pada pagi ini. Dalam sesi tadabbur harian, insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 240 insya-Allah dan kita insya-Allah hari ini bersama-sama di surah Yusuf ayat 38 sehingga ayat yang ke-43 insya-Allah. Insya-Allah hari ini seperti biasa, pertamanya saya mohon daripada semua yang bersama-sama dengan kita pada kali ini untuk memberi feedback suara dan juga gambar sama ada okey ataupun tak okey. Yang keduanya, insya-Allah jika sekiranya sahabat-sahabat mempunyai kelapangan, kemudahan untuk membuka mushaf, cantik kalau kita boleh buka mushaf insya-Allah untuk sama-sama kita menatapi untuk mentadabbur sesi kita pada pagi ini. Hari ini insya-Allah kita akan tengok seterusnya cerita yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kita telah sampai sebelum daripada ni bahawa Nabi Yusuf alaihi salam telah dimasukkan ke dalam penjara atas kita kata sebagai satu kezaliman, satu benda yang zalim, kerana dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Kesalahannya hanyalah kerana dilakukan oleh orang lain, tapi dia yang dikenakan penjara. Kerana kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa selepas daripada perempuan-perempuan di Mesir pada masa itu, di negeri pada masa itu, di bandar tersebut, telah semuanya dah viral, dah bising, dah mengatakan, dah menuduh, mengaibkan isteri kepada menteri Aziz ni kerana telah mengganggu hambanya iaitu Yusuf alaihi salam. Lalu mereka telah pun kemudian terpesona apabila mereka juga telah melihat Yusuf, dan mereka telah, oleh kerana itu suami-suami mereka telah merasakan inilah satu bahaya, lalu Yusuf telah dipenjarakan. Dengan tujuan kita sebutkan sebelum daripada ni adalah yang pertamanya untuk menghilangkan, memisahkan Yusuf ni daripada masyarakat perempuan tu, dan yang keduanya untuk menampakkan bahawa sebenarnya Yusuf lah yang salah. Jadi tanpa pengadilan, tanpa penyiasatan, tanpa apa-apa mahkamah, kita katakan bahawa Nabi Yusuf telah dipenjarakan, dicampakkan ke dalam penjara. Jadi apabila dimasuk ke dalam penjara, telah ada bersama dengan dia sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ni muka surat 239, iaitu masuk ke dalam penjara ni dua orang lelaki yang dituduh cuba untuk membunuh Raja Mesir pada masa itu. Jadi dalam penyiasatan lagi kedua-dua ni, tapi mereka kedua telah bermimpi dan telah meminta kepada Nabi Yusuf untuk mentadbirkan mimpi mereka sebagaimana telah kita baca. Jadi sekarang, tapi sebelum daripada Nabi Yusuf ini menceritakan takbir mimpinya, menceritakan apakah maksud daripada mimpi kedua-dua lelaki tersebut, dia telah berdakwah dulu. Apa dakwah dia? Jadi kita sampai sekarang ni kepada konten dakwah Nabi Yusuf kepada kedua-duanya tu. Tak lama, dakwahnya sekejap saja, kerana Nabi Yusuf mengatakan bahawa sebelum daripada makanan tiba, aku akan ceritakan apakah maksud daripada mimpi kamu tu. Jadi artinya ialah Nabi Yusuf hanya mengambil masa yang pendek saja untuk menceritakan dakwahnya, untuk menceritakan apakah hakikatnya, siapa dan siapa yang menceritakan kepada aku semua perkara-perkara ni, iaitu mimpi ni. Jadi insya-Allah kita akan baca ayat yang ke-38 pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Sadaqallahul Azim. Ayat 38 daripada surah Yusuf. Nabi Yusuf terus mengatakan bahawa menceritakan hakikat dirinya, siapakah dirinya. Jadi dia telah beritahu sebelum ni bahawa dia ni adalah seorang yang tidak sama dengan penduduk di negeri tersebut, iaitu
dia mengikut ajaran, mengikut iaitu apa yang dianuti, apa yang dipegang oleh nabi-nabi terdahulu, iaitu ayah-ayahnya, iaitu wattaba'tu millata abai. Aku mengikut, dia kata. Maknanya ialah dari segi sini kita boleh faham bahawa tidak mengapa kita mengikut apa yang kita warisi daripada tok nenek kita, daripada orang-orang tua kita, jika sekiranya satu perkara itu adalah tidak bertentangan dengan Islam. Jadi Nabi Yusuf ni berkata, aku mengikut millata abai, iaitu agama abai, bapa-bapa aku. Iaitu siapa dia? Dia sebutkan sini nama Ibrahim, nama Ishaq dan juga nama Yaqub. Jadi kita tengok kehebatan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf di sini ialah dia merupakan seorang Nabi yang merupakan anak kepada Nabi dan merupakan cucu kepada Nabi dan juga cicit kepada Nabi. Dia cicit kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf. Jadi tak adalah orang lain atas dunia ni yang hebat macam Nabi Yusuf ni. Nabi-Nabi tak ada. Nabi-Nabi lain tak ada yang mana ayahnya Nabi kan. Tetapi makna Nabi Yusuf ni adalah semuanya Nabi. Ayahnya Nabi, datuknya Nabi, moyangnya juga Nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf kata, aku ni adalah merupakan mengikut apa yang dibawa oleh datuk nenek aku dulu lagi. Kemudian dia kata, kemudian Nabi Yusuf sekarang ni berhujah kan, menceritakan logiknya. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Dia kata tak sepatutnya kita ni bersyirikkan kepada Allah dengan sesuatu apapun, min syai', dengan apa pun. Sepatutnya tak patut kita ni bersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita syirik ni satu benda yang tak patut. Jadi disebutlah, mungkin ada lagi lah kan perkataan-perkataan, tapi di sini adalah core kepada apa yang dibawa, yang diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada dua orang lelaki tersebut. Zalika min fadlillah. Semua ini iaitu tauhid ini. Zalika ni iaitu tauhid ini, iaitu apa yang aku bawa ni, apa yang aku pegang ini, iaitu mentauhidkan Allah, iaitu tidak syirik dengan apa-apa ni, adalah merupakan kurniaan Allah alaina, ke atas kami. Ke atas kami maknanya ke atas aku, ke atas datuk nenek aku dan sebagainya. Jadi kita semua tak sepatutnya syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita bersama-sama dengan apa yang dibawa oleh datuk nenek aku, dan aku pun nak buat perkara yang sama ni. Wa 'alan nas, bukan ke atas kami saja, dan juga ke atas manusia sebenarnya. Tauhid ni adalah sepatutnya satu kurniaan. Jadi sebab itulah kita katakan, kita pada hari ini orang yang mendapat agama ni, kita yang Islam ni, sebenarnya kita mendapat kurniaan fadlullah yang alaina. Sebenarnya ni fadl. Fadl makna kurniaan Allah Ta'ala kepada kita. Tengokkan, kita tak minta pun, kita tak apa pun, tiba-tiba kita lahir daripada orang Islam dan kita menjadi Islam. Tengok setengah-setengah orang kita tengokkan lahir daripada kalangan masyarakat gini yang sesat, dan kemudian mereka mencari agama, akhirnya jumpa dengan Islam kan. Tapi maknanya melalui cara yang sangat-sangat susah kan. Nabi SAW, para sahabat dulu kan, mereka ni masuk Islam tapi susah kan, mereka ni kan kena seksa dan sebagainya. Untuk kita sekarang tak ada masalah kan. Jadi itu adalah sebenarnya wa 'alan nas, kurniaan kepada manusia. Kita kena faham itu apa ni, tauhid ni merupakan satu kurniaan Allah Ta'ala yang besar kepada manusia. Tapi walakinna aktsarun nas la yashkurun. Tapi ramai manusia tak bersyukur. Dia hanya bersyukur kalau dapat harta, bersyukur kalau dapat mewah, kalau bersyukur dapat pangkat, dapat jawatan dan sebagainya. Tapi kalau dapat Islam ni, mereka tak rasa sangat bahawa ini satu kurniaan. Sedangkan inilah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar sekali. Walakinna aktsarun nas la yashkurun, kata Nabi Yusuf kepada mereka berdua ni. Ya sahibai. Jadi dia terus lagi dengan dakwahnya. Tengok kan, dia sebut apa tu, panggilan dia tu yang digunakan oleh Nabi Yusuf ni, ya sahibai. Dia panggil, maknanya wahai dua kawan as-sijni, sahibai sijni, wahai dua sahabat baik, kawanku. Kalau kita katakan baru, maknanya kan padahal baru je kan masuk dalam penjara tu kan, contohnya kan. Tapi maknanya dia dah boleh berkawan baik dan dia panggil panggilan. Jadi itu nak mengajar kita sebenarnya dalam dakwah, dalam menyampaikan agama ni, menggunakan perkataan-perkataan yang baik bila kita memanggil orang-orang yang kita nak suruh tu. Ya sahibai sijni a'arbabun. Kemudian dia suruh fikir, logik sikit kan. A'arbabun, arbabun, adakah sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan kan, mutafarriquna, yang macam-macam, yang berpecah-pecah, khairun, adakah lebih baik, amillahul wahidul qahar, ataupun Allah Ta'ala yang esa, yang maha kuasa itu lebih baik. Jadi mana lebih baik antara satu ataupun banyak-banyak ni?
Even kalau manusia pun, kalau seorang kalau zaman tu memang hamba ni ialah menjadi satu makna kebiasaan lah kan pada masa tu. Jadi kalaulah seorang hamba tu ada banyak tuan, mana lebih bagus? Dia banyak tuan ke satu hamba tapi banyak tuan? Dengan satu hamba satu tuan. Maka begitulah kita kan. Itu nak suruh difikirkan. Maknanya Nabi Yusuf ni mempushkanlah orang tu supaya gunakan suka fikiran sikit. Jadi kita begitu juga kan. Dalam dalam dakwah, dalam sampaikan Islam pun begitu juga. Dia mengajar kita secara tidak langsung sini ialah mengajar supaya kita ni mengajak orang supaya berfikir. Jadi dalam dakwah tu bukan hanya beritahu doktrin saja kan, tapi maknanya suruh berfikir juga. Ya. Arbabun, soalan tu kan, arbabun, adakah Tuhan yang banyak tu lebih baik ataupun tu yang satu saja, Allah yang satu. Kemudian ayat 40 seterusnya ialah Allah Ta'ala kata ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Kemudian Nabi Yusuf berkata lagi kepada dua orang tu, dia kata apa yang kamu semua sembah ni, min dunihi, ma ta'buduna min dunihi, apa yang kamu sembah selain daripada Allah ni, tidak ada lain illa melainkan asma'an, nama-nama saja. Kamu letak nama Lata ke sebagai contohlah kan, kalau zaman Nabi dulu kan dia letak berhala ni nama Lata, nama Uzza, nama Manat, tu nama je, kamu yang letak nama kan. Macam anak kita lah kan, kalau kita ada anak, kita dapat anak, kita beri nama anak kita tu kan. Itu makna kita yang meletakkan nama tu. Patung berhala tu yang disembah oleh orang kafir tu, tak kira lah zaman dulu zaman sekarang ke, nama-nama kan, nama-nama berhala kan, mereka kata ni kan, nama tu saja kamu yang letak nama tu, kemudian kamu rasa besar nama tu, akhirnya kamu puja nama tu, akhirnya kamu rasa oh nama ni ada power dan sebagainya. Tengok kan, itu semua Nabi Yusuf kata asma, nama-nama saja, sammaitumuha antum wa abaukum, kamu yang beri nama ataupun tok nenek kamu yang beri nama. Jadi kamu ikut je kan, mana tok nenek kamu dulu sebut ni nama gini, ni nama ni berhala ni kan, jadi kamu pun ikutlah dia kan tak. Jadi sammaitumuha antum wa abaukum, benda tu kamu yang letak nama, kemudian kamu sembah pula. Tak kepelik ni kan Allah SWT. Jadi dia kata sini Allah Ta'ala sebut seterusnya ma anzalallahu biha min sultan, sedangkan Allah Ta'ala ni Nabi Yusuf ni sedang berdakwah kepada kaum ni. Jadi dia kata ma anzalallahu biha min sultan, Allah Ta'ala tak menurunkan apa-apa sultan. Sultan ni maknanya power, ataupun sultan ni maknanya hujah ataupun burhan, kita katakan dalam bahasa Arabnya, maknanya ialah tak ada apa-apa bukti pun bahawa ini adalah merupakan, tengok dia pun tak bercakap, tak apa kan, sejak daripada zaman Nabi Ibrahim lagi kita tengokkan benda ni kan telah dilakukan oleh manusia yang sesat tu kan. Maknanya dia letakkan, buat satu benda kemudian beri nama kepada berhala-berhala tu. Jadi sedangkan Allah SWT tak pernah pun beri, tak turunkan apa-apa, ma anzalallahu biha min sultan. Kemudian Nabi Yusuf berkata lagi kepada dia berdua ni, dia kata inil hukmu illa lillah, iaitu satu satu prinsip yang diberi tahu oleh Nabi Yusuf ni kepada mereka berdua ni, iaitu inil hukmu illa lillah, tidak adalah ketetapan apa-apa ni melainkan daripada Allah. Makna berhala-berhala ni ke dan apa-apa saja kan, tak ada, tak boleh menetapkan apa-apa. Ayat ini inil hukmu illa lillah merupakan satu ayat yang besar kan. Sebab apa? Kalau dalam usul fiqh ke, dalam penentuan hukum ke, dalam law ke, dalam apa-apa pun, itu kita panggil sebagai apa tu? Hakimiyatullah. Hakimiyatullah ni maksudnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang berhak untuk menentukan hukum, menentukan ketetapan dan sebagainya. Maknanya kita ni kan tak kira siapa-siapa pun kan, kita manusia kan, even orang-orang yang hebat macam mana pun dia tak boleh menentukan, dia mesti menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab apa? Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum, tidak ada ketetapan, tidak ada keputusan, tidak ada yang boleh menentukan baik dan buruk melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inil hukmu illa lillah, tidak ada ketetapan melainkan milik Allah Ta'ala saja. Amara alla ta'budu illa iyyah, Allah Ta'ala telah menyuruh. Ni kata lagi Nabi Yusuf ni kepada dia berdua tu kan, kawan dia berdua tu. Dia kata amara alla ta'budu illa iyyah, Allah Ta'ala ni telah menyuruh bahawa jangan kamu sembah melainkan dia saja. Jangan kamu tunduk melainkan kepada dia saja. Jangan kamu ikut kepada dia saja. Sebab apa? Inil hukmu illa lillah. Sebab semua benda tu ketetapan adalah menurut kehendak, keputusan, keinginan, ketetapan, apa saja semua balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika dinul qayyim. Jadi itulah kesimpulan Nabi
Yusuf kata, itulah zalika, iaitu tauhid begitu. Itulah maksud tauhid tu, iaitu tidak ada hukmu illa lillah. Tak boleh sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak begini, tak boleh sembah sembahyang. Jadi tukar kepada ajaran apa yang nak diberitahu oleh nabi-nabi, sebenarnya itulah rekod dia. Jadi Nabi Yusuf berkata, zalikad dinul qayyim. Itulah sebenarnya tauhid, begitulah sebenarnya agama yang benar, agama yang mustaqim. Qayyim tu maknanya mustaqim. Zalikad dinul qayyim, zalikad din al-mustaqim, yang lurus. Walakinna aksarun nas la ya'lamun. Tapi ramai manusia tak tahu. Kita tengoklah pada hari ini, ramai manusia tak tahu kan apa yang ni, yang hakikat ni kan. Jadi oleh kerana itulah maka tanggungjawab kita semua, kita bertanggungjawab, orang yang telah diberikan agama, yang dah dapat Islam, kita menjadi orang Islam kan. Walaupun kita kalau ikutnya tak minta dulunya, tapi sekarang kita dah menjadi Islam, kita faham Allah Ta'ala kurniakan yang besar ni kepada kita, maka sepatutnya kita bersyukur. Dengan cara kita ni kena memberitahu manusia lain kan. Sebab manusia aksarun nas, Allah Ta'ala kata aksarun nas la ya'lamun, majoriti manusia tidak tahu perkara ni kan. Seterusnya ayat 41, ya sahibais sijni. Kemudian barulah bila dah cerita banyak-banyak tu, kemudian barulah Nabi Yusuf pun berkatalah kepada dua orang ni. Berkata apa? Barulah sekarang ni. Jadi selepas daripada beberapa ayat lah kita tengok kan. Selepas daripada 45 ayat, kemudian Nabi Yusuf pun kembali lah sekarang ni berceritakan apakah maksud daripada mimpi kamu berdua ni. Nabi Yusuf berkata, ya sahibais sijni, wahai dua sahabat penjaraku. Amma ahadukuma, adapun salah seorang daripada kamu. Jadi dia, kalau ikutnya dia tak sebut lah, tapi boleh faham lah selepas daripada tu kan. Jadi dia kata, adapun salah seorang daripada kamu, fayaski rabbahu khamra, akan memberi minum kepada tuannya. Rabbahu situ ialah tuannya, bukannya rabbahu situ adalah apa ni, Tuhannya, bukan. Dia akan memberi minum kepada tuannya khamra, arak. Jadi yang disebutkan di sini, kita sebutkan sebelum daripada ni, iaitu maknanya ialah dia akan balik kerja semula. Dia akan balik semula kerja. Sebab apa? Kalau ikutnya dia tidak bersalah. Sebab apa? Dia tak bukan dia meletakkan, dia dapati bahawa racun tak ada dalam minuman tu. Jadi artinya dia tak bersalah lah, sebab dia kerja jaga air, jaga memberi minum. Jadi dia akan dapat kembali semula bekerja untuk memberi minum kepada tuannya. Kemudian wa ammal akhar, kata Nabi Yusuf, ada pun yang seorang lagi tu, fayuslabu, dia akan disalib. Kalau ikutnya tak sampai hati nak cerita kan, Nabi Yusuf tak sampai hati nak cerita kepada orang ni kan. Sebab apa? Tapi dia ni terpaksalah bercakap benar. Sebab dah mimpi macam tu, awak mimpi macam tu. Jadi ini takbir mimpi aku, dia kata. Fayuslabu maknanya disalib, maknanya diikat dan dipaku pada tiang kayu. Di situ atas tu, lalu dibiarkan mati macam tu. Fatakulu tayru, lalu burung akan makan min ra'sihi, daripada kepalanya. Maknanya dahsyatlah, maknanya dia mati, kemudian datang burung makan kepala, satu kepala dia. Dia tak boleh nak buat apalah kan, dia kena salib. Itu style orang zaman tu. Maka cara dihukum orang ialah dengan disalib. Jadi sebab apa? Sebab dikatakan bahawa orang tu tadi tu, ialah dia telah terlibat dalam meracun, cubaan untuk meracun raja. Jadi kalau ikutnya sini, maknanya kan, dia kata, Nabi Yusuf berkata gitu, ialah iaitu perkara ni akan berlaku dalam masa selepas 3 hari daripada masa dia bercakap tu, kata ahli tafsir. Kemudian jadi dua orang ni tak setujulah kan, yang tu suka hatilah, tak ada masalah lah kan. Tapi yang seorang lagi tu macam tak setujulah, kenapa aku kena. Tapi Nabi Yusuf kata, qudiyal amru, perkara ni dah putus dah, itulah dia ketetapan dia yang akan berlakunya. Jadi qudiyal amru allazi fihi tastaftian, telah diputuskan apa yang kamu tanya kepada aku tu. Kamu tanya aku beritahulah sekarang ni kan. Tastaftian, kamu tanya aku. Tastaftian ni maknanya bukan tanya fatwa lah kan. Kalau ikut makna asal tastaftian tu maknanya tanya fatwa, iaitu tanya pendapat aku. Tanya sekarang aku dah ceritalah kan pendapat aku, apa yang aku nampak, takbir kepada mimpi, dah keputusan telah dibuat. Qudiyal amru wa qala lillazi. Jadi sekarang ni yang kalau ikut ceritanya, maknanya yang seorang lagi tu tak nak bercakap dengan Nabi Yusuf, nak marah lah kepada Nabi Yusuf. Apa nak marah kepada Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf tu kan beritahu je kan. Tapi dia dah tension lah, kita katakan. Sebab apa kan? Sebab dah nak kena bunuh ni kan. Nabi Yusuf kata, kamu akan dibunuh kan. Jadi yang seorang lagi tu gembira lah.
sebab dia rasa selamat. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam pun bercakaplah dengan seorang tu yang dianggap akan selamat nanti tu kan. Yang dijaga akan selamat tu. Wa qala lillazi zanna. Lalu Nabi Yusuf pun berkata kepada seorang tu yang kita kata yang zanna tu, yang disangka. Tapi zanna di sini bukan makna sangka, tapi diyakini. Kata tafsir jalan lain, dia kata aiqana annahu najin minhuma, yang salah seorang daripada yang akan selamat. Najin maknanya yang akan selamat. Jadi uzkurni inda rabbik, dia kata. Nabi Yusuf kata, nanti kalau kamu keluar, uzkurni, jangan lupa untuk ceritakan tentang aku ni. Uzkurni inda rabbik, kepada Tuhan kamu, iaitu raja lah kan. Kerana cerita apa? Iaitu aku ni ada seorang dalam penjara, ada kawan aku, dia ni dizalimi, dia ni dipenjara kan. Sebab kalau ikutnya ceritanya, maknanya tidak diketahui oleh raja apa yang berlaku ni. Dia di dalam penjara, dipenjarakan ni secara zalim ni oleh golongan-golongan bangsawan tadi tu. Jadi Nabi Yusuf pun beritahulah kepada lelaki tadi, uzkurni inda rabbik. Tapi Nabi Yusuf suruh ceritalah nanti, tapi apa yang berlaku ialah fa'ansahu syaitan telah melupakannya. Jadi ada beberapa tafsir sini, apakah maksud syaitan telah melupakannya? Adakah dia lupa dakwah tu ke, ataupun dia lupa teruskan cerita kan, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memang menetapkan kepada Nabi Yusuf ni supaya kena tinggal lagi dalam penjara. Sampai adalah beberapa pandangan yang disebutkan ulama, dia kata sebab Nabi Yusuf ni macam yakin sangat dapat keluar penjara, jadi Allah Ta'ala pun melupakan. Jadi dia gunakan perkataan sini fa'ansahu syaitan, iaitu syaitan melupakannya. Bukanlah syaitan tu makna ada power, tetapi apa benda yang tak elok ni, maka kita akan dinisbahkan kepada yang berusaha untuk menyebabkan orang tu lupa. Jadi orang tu pun lupalah zikra rabbihi, dia lupa untuk menyebutkan kepada tuannya, bukan Tuhannya, tuannya. Zikra rabbihi, kepada tuannya, tuan dia lah, raja tadi. Fala bisa fis sijni, maka tinggallah Nabi Yusuf tu di dalam penjara bid'a sinin, beberapa tahun. Jadi berapa tahun tinggal Nabi Yusuf dalam penjara lagi selepas daripada tu? Ada yang kata 7, ada yang kata 10, ada yang kata 12. Maknanya di antara range tu maknanya. Jadi makna lama paling kurang 7 tahun. 7 tahun Nabi Yusuf dalam penjara lagi selepas itu. Kerana pak cik tadi tu dia lupa. Dia dapat keluar dah, dia happy lah kan, sampai lupa orang dalam penjara, kawan dia dalam penjara tu. Tu cerita dia kan. Lalu sekarang ni habislah cerita tu. Jadi kalau kita tengok sekarang ni kan, pergilah pula kita kata kamera kita lah kan, kamera kita keluar daripada penjara ni, kamera cerita Nabi Yusuf ni. Sekarang pergi ke mana? Pergi ke luar penjara. Nabi Yusuf tinggal dalam penjara tu beberapa tahun, kemudian kamera kita keluar, kita pergi ke raja ni, kepada istana raja. Di istana raja ni pada satu hari, ni maknanya selepas daripada 7 tahun ni kan, ataupun selepas 10 tahun, ataupun selepas 12 tahun ni kan, maknanya satu jangka masa yang lama kan, kita kata kan, Nabi Yusuf duduk dalam penjara tu. Jadi selepas daripada tu, tiba-tiba pada satu hari, waqala al-malik, tiba-tiba Malik berkata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan Malik di dalam ayat ini. Allah Taala tak gunakan Firaun. Dikatakan bahawa pada masa tu dinasti yang memerintah tu lain. Yang Nabi Musa tu dinasti yang memerintahnya lain. Raja-raja pada masa zaman Nabi Musa tu dipanggil sebagai Firaun. Ini dikatakan oleh ahli tafsir lah. Tapi dinasti yang memerintah pada zaman Nabi Yusuf ni, ia kata adalah seorang raja yang baik, walaupun tidak beriman, tapi pada masa itu dia bernama, kata raja lain, iaitu bernama Rayyan bin Al-Walid. Itu kata setengah ulama lah, wallahu a'lam bissawab, kita tak sebutkan, tapi perkataan lain gunakan. Waqala al-malik, jadi raja pun berkata pada satu hari itu, inni ara sab'a baqaratin simanin. Dia bermimpi, dia kata, aku melihat, maknanya bermimpi ni berkali-kali lah, bukan sekali. Aku melihat apa? Dia kata 7 ekor lembu yang siman tu gemuk maknanya kan. Kemudian ya'kuluhunna sab'un ijaf, tiba-tiba dimakan, ditelan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Jadi lembu makan lembu. Ni pelik maknanya kan, mimpi aku ni pelik sikit, iaitu lembu gemuk dimakan oleh lembu kurus. Datang lembu kurus, dimakan, habis lembu gemuk tu. Kemudian lagi raja ni mimpi, dia kata wasab'a sumbulatin khudrin, dan aku tengok pula tu ada 7 tangkai
bijian yang hijau, maknanya yang masih segar lagi lah, gitu. Wasab'a sumbulatin, aku tengok sumbulatin, tangkai khudrin, 7 tangkai yang khudrin, yang hijau lagi. Lepas tu wa ukhra yabisat, dan ada yang lain pula tu yabisat, ada 7 tangkai lagi yang yabisat. Yabisat tu kering maknanya. Jadi ada yang masih hijau, masih segar, ada yang masih kering. Jadi dalam mimpi tu dia kata ialah dia tengok benda tu duduk tepi-tepi, yang hijau ni kemudian tiba-tiba yang kering ni datang merayap, membelik. Membelik-belik macam seolah macam makan juga, membelik yang hijau ni. Akhirnya semua jadi hijau. Semua jadi kering. Apabila yang kering ni belik yang hijau ni, 7 tangkai ni. Jadi itulah yang nampak oleh raja. Jadi ya ayyuhal malak, dia pun panggil lah kepada pembesar-pembesar dia, ya ayyuhal malak, wahai al malak semua, aftuni fi ru'yaya, dia kata tolong beri pandangan kamu ni, apa maksud mimpi aku ni yang aku nampak sangat ni kan, nampak. Jadi ulama-ulama sebut sini lah, maknanya kadang-kadang boleh jadi juga mimpi orang kafir pun maknanya dia boleh jadi betul. Boleh jadi maknanya satu perkara yang betul boleh berlaku kan, walaupun dia tu kafir, gitu kan. Tak semesti maknanya orang Islam lah, maknanya kan kalau orang Islam kalau mimpi mengarut kan, tak betul juga kan. Jadi sini dia kata ialah, jadi dia kata kepada tu orang al-malak ni, golongan membesar lah dalam Quran dia guna al-malak. Dia kata aftuni fi ru'yaya, beritahu kepada aku apa maksud mimpi aku ni. Dia kata in kuntum lirru'ya ta'burun, kalau sekiranya kamu ni pandai memberi ru'yah. Memberi ru'yah maknanya memberi takbir mimpi. Apa maksud mimpi aku ni? Jadi pada masa tu semua pembesar-pembesar ni pun riuh rendah lah kan. Raja ni mimpi macam ni, raja mimpi macam ni. Jadi apa sebenarnya maksud mimpi raja ni? Jadi insya-Allah kan, kita sampai ke situ, kita akan sambung lagi insya-Allah muka surat 241 kita tengok pula kan apakah maksud mimpi raja ni kan, yang ditafsir, yang akan ditafsirkan oleh pembesar-pembesar pada masa tu yang ada di keliling raja. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam sesi akan datang, dan sesi akan datang insya-Allah di muka surat 241. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah jangan lupa untuk share, untuk follow, insyaAllah ajak kawan-kawan semua insyaAllah untuk bersama-sama mengikuti setiap hari satu muka surat insyaAllah. Moga-moga kita dapat lihat cerita ataupun apa-apa saja yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap muka surat Al-Quran. Dan insyaAllah untuk makluman juga, jangan lupa sesiapa yang nak tengok muka surat yang terdahulu semua ada insyaAllah dalam Facebook ada, dan juga dalam YouTube. Kita dah masukkan dalam YouTube. InsyaAllah boleh pergi kepada YouTube saya insyaAllah Dr. K. Yusof dalam YouTube, dan boleh tengok di sana semua ada kan, daripada muka surat yang pertama sehinggalah muka surat 240 pada hari ini, dan juga muka surat 348 sehingga akhir Al-Quran pun ada videonya di sana insyaAllah. Moga-moga kita akan mendapat sedikit daripada apa yang ada dalam Quran ni. Moga-moga dia akan membentuk insya-Allah kita, insya-Allah cara fikir kita, hala tuju kita insya-Allah dalam hidup kita. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan kita sudahi dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.